Kita sambung anak-anak. Nasionalisme Empayar Utsmaniyah dan Mesir. Baik. Kedua-dua ni, Empayar ni, Utsmaniyah dan Mesir ni, nasionalisme atau semangat penentangan patriotik ini lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam. Ini yang berlaku di Mesir dan Utsmaniyah untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam itu dan agama Islam. Kenapa? Kerana diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Maksudnya Mesir pun sampai juga lah orang Barat ke sana tu ketika itu. Siapa orang Barat tu? Lepas ni kita tengok siapa. Okey. Seterusnya, maka tercetusnya gerakan Pan-Islami Wisma dan gerakan Islah. Okey, tengok. Ini ada beberapa gambar ya, gambar perang. Ilustrasi saja. Yang mana ada Utsman itu Mesir. Okey, baik, gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Islah. Gerakan Islam merujuk kepada gerakan pemulihan Islam. Gerakan pemulihan Islam. Nak memulihkan Islam. Okay. Dipelopori oleh Said Jamal ad-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Okay. Gerakan ini gerakan yang dilaksanakan di Mesir. Okay. Berlaku di Mesir. Baik, seterusnya. Imperialisme Barat di Mesir menyebabkan pertembungan budaya. Imperialisme Barat, kedatangan Barat di Mesir menyebabkan pertembungan budaya. Bertembung, melanggar, maksudnya melanggar. Okey. Baik. Antara Eropah, Amerika dengan kebudayaan tempatan. Maksudnya penjajah ni Eropah, Amerika datang ke Mesir, mereka bawa budaya mereka, serapkan ke dalam budaya orang tempatan. Jadi bercampur-campur. Okey. Kesannya, budaya dan tradisi masyarakat tempatan berubah. Dia gitu. Okey. Berlaku perubahan dalam budaya orang tempatan. Oleh itu, gerakan Islah ini bertujuan menyeru umat Islam untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis. Itu tujuan gerakan Islam. Dia nak menyeru orang Islam di Mesir supaya berpegang kepada ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan hadis. Jangan ikut budaya Barat. Begitu. Okey anak-anak. Kita kata tadi lah, budaya Barat ni banyak yang tak eloknya daripada eloknya. Budaya Timur ni lemah lembut, tapi Barat dia kadang kata dia lebih terbuka. Saya kata tadi kan, terbuka sungguh. Terbuka macam mana? Tengoklah Barat tu terbuka dia. Banyak terbuka dia. Kita pening kepala kan. Okay, pening kepala. Dan yang seterusnya memperbaik kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Dia seru masyarakat Mesir supaya melepaskan diri daripada penjajahan oleh penjajah Barat. Okey, itu tujuan dia. Gerakan Islah ini anak-anak. Kita kembali pula. Kita pergi kepada gerakan Pan-Islami. Pada tahun 1883, Said Jamal ad-Din Said Jamal ad-Din Al-Afghani menubuhkan kumpulan iaitu Al-Urwah Al-Wuthqa yang bermaksud ikatan yang kuat. Ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan. Dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Dia nak Islam itu kuat, persaudaraan dia kuat dan Islam itu maju. Orang Islam itu maju, itu yang dia nak. Selain itu, kumpulan ini juga telah menubuhkan akbar, iaitu Akbar Al-Urwah Al-Wuthqa.
untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Apa idea ini? Ideanya ialah seruan penyatuan persaudaraan Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Idea, saya ulang balik, ideanya ialah dia menyeru penyatuan persaudaraan Islam di seluruh dunia. Kita semua orang Islam di seluruh dunia, dia kata. Bangkitlah menghalang perluasan kuasa barat pada ketika itu. 1883. Ini lama tu. Kemudian pada tahun 1914, Empire Utsmaniyah telah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas. Untuk bangkit berjuang bersama Empire Utsmaniyah. Dia meminta semua orang Islam di seluruh dunia juga menggunakan idea gerakan pan-Islamisme, iaitu bangkit berjuang bersama Empire Utsmaniyah menentang penjajahan barat. Menentang perluasan kuasa barat. Baik, peranan ini dimainkan oleh Khalifah Abdul Hamid II yang menggerakkan pan-Islamisme ke seluruh dunia. Juga sampai ke tanah Melayu. Contohnya di Kelantan, yang mana kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada 1915 yang menyebabkan Tok Janggut telah dibunuh oleh orang British Barat pada ketika itu dan bagi saya ini penghinaan lah sebenarnya. Dia nak menakut-nakutkan orang Kelantan ketika itu. Dibunuhnya Tok Janggut, kemudiannya digantungkan terbalik Tok Janggut dan diarakkan dia di seluruh Kota Baru ketika itu. Kejam, itu sangat kejam. Kita panggil penyiksaan terhadap mayat gitu. Sangat kejam orang Barat ketika itu di Kelantan. Namun kita selut Tok Janggut. Kalau tidak, kita takkan tahu bahawasanya Tok Janggut menentang British di Kelantan. Kerana idea pan-Islamisme ini bagus sekali. Itu yang kita nak contohi. Jangan sehingga kita dijajah sekali lagi anak-anak. Pastikan jiwa kita kental dengan Islam yang sebenar. Insya-Allah. Seterusnya, nasionalisme di Jepun. Naruto, One Piece, semua dah. Kita masuk Dragon Ball. Baik, tengok. Itu dia. Negara Jepun yang lama. Matahari terbit. Ini adalah ilustrasi gambaran nasionalisme imperialisme Jepun suatu ketika dahulu ya anak-anak. Baik, tengok tajuk hari ini, nasionalisme di Jepun. Digerakkan oleh pemerintah Jepun. Ini special. Jepun special. Pemerintah Jepun yang menggerakkan nasionalisme. Kerana kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Orang Jepun, pemerintah Jepun ketika itu dia nak maju untuk mengelakkan ancaman barat. Dia tak nak orang barat rasa orang barat terlalu hebat, jadi dia pun nak hebat daripada barat. Itu Jepun. Dia buat sungguh. Hebat Jepun. Pada 1868, Maharaja Mikado Meiji melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan. Mengikut model barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat. Dia menekankan pemodenan. Tengoklah Perang Dunia Kedua, Jepun ada apa? Jepun ada Zero Fighter. Ada Zero Fighter, tak terkesan oleh radar. Hebat Jepun ketika itu. Memang dia buat apa yang dia nak buat. Dahsyat. Kemudian yang ketiga, prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas membina nasionalisme dalam kalangan barat dan pemerintahan semasa era pemulihan Meiji.
Bushido. Apa benda Bushido itu? Ya anak-anak, Bushido itu apa? Nanti kita tengok next slide Bushido itu apa, okey? Seterusnya, pemulihan meliputi gerakan perbaruan. Okey, tak elok nak pula kan? Kita tengok dulu. Apa Bushido ni? Semangat Bushido. Sikap yang sanggup menanggung risiko. Okey, maksud Bushido ialah sanggup menanggung risiko. Yang kedua, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita. Bila bercita-cita, jangan alang-alang anak-anak. Alang-alang penyeluk pakasam. Menyeluk pakasam. Jangan ibarat melepaskan betuk di tangga. Anak-anak. Faham itu? Dan yang ketiga, sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Itu amalan orang Jepun ketika itu. Dia sedia berkorban. Sanggup terima risiko, sedia berkorban, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita. Jangan alang-alang menyeluk pakasam. Bukan main awal tahun kata aku nak berubah, tengok-tengok sampai akhir tahun tak berubah-ubah. Yang itu. Bila nak buat betul-betul. Itu maksud dia. Kembali ke slide yang tadi. Yang keempat, pemulihan meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian. Di Asia ketika itu, Jepun muncul sebagai negara perindustrian. Oh, hebat tu. Memang hebat. Okey. Baik, seterusnya. Kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Jepun juga menjadi kuasa yang paling kuat, yang terkuat di Asia pada abad ke-20. Maka saya kata tadi lah, perang lawan Inggris sebut, lawan Amerika, lawan orang putih, lawan British. Apa dia ada? Zero fighter. Sehingga orang putih pun pening kepala. Barulah gugurnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitulah Jepun berani dan dapat menjadikan orang putih ketakutan. Salut Jepun pada ketika itu. Tapi orang Melayu di tanah Melayu, orang Sarawak di Sarawak, Borneo ketika itu takut dengan Jepun tu. Apa-apa je kita ambil pengajaran yang baik, kita buang yang keruh, ambil yang jernih saja. Jadikan pedoman. Jangan berulang lagi peristiwa yang tak baik. Faham anak-anak? Seterusnya. Namun begitu dia kata, desakan ekonomi dan nasionalisme yang melampau oleh golongan tentera telah menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Mula-mula dia buat nasionalisme tu untuk pemodenan. Akhirnya disebabkan tentera yang makin kuat, yang memerlukan ekonomi yang banyak, menyebabkan mereka mula menjadi imperialisme di Asia. Arti kata lain, mereka adalah kuasa penjajah di Asia. Itulah yang dibuat oleh Jepun. Nasionalisme bertukar menjadi imperialisme. Allah Rabbi. Anak-anak, habis 5 topik hari ini. Kita belajar nasionalisme di India, nasionalisme di China, nasionalisme di Empire Utsmaniyah dan Mesir, dan juga akhirnya nasionalisme di Jepun. Topik yang menarik, hanya masih lagi berkisar tentang semangat nasionalisme. Baik, lepas ni kita akan masuk pada topik yang baru akan datang, topik 2.4, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. InsyaAllah umur panjang kita akan jumpa lagi di alam maya ni anak-anak ya. Slide yang terakhir sekali, semoga anak-anak semua mengambil iktibar dan pengajaran daripada pelajaran hari ini. Sayangi negara kita, taat setialah pada raja dan negara. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dengan Istiqarah dan Suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin.